الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surah 14, baris yang muka surah 14, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-11 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Ke-11 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, mengerjakan akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya. Maknanya mengerjakan tu pula dengan sengaja. Mana contoh dianya? Seperti sujud ia dahulu daripada rokoknya. Sujud ia dahulu daripada rokoknya. Sujud semayang ni lah, bukan sujud sejadah. Sejadah tu memanglah dahulu daripada rokok kalau sujud sejadah. Ni sujud rukun semayang rukun je semayang. Seperti sujud ia dahulu daripada rokoknya. Hak Rumi ditulis mana? Hak Rumi ditulis mana? Dahulu gitu je. Kemudian ke-12 cuba tengok Rumi. Ke-12 berpaling dadanya daripada qiblat. Dengan sengaja atau lupa atau panjang masa berpalingnya. Ada tak daripada rokoknya? Daripada rokoknya kena bubuh. Seperti sujud ia dahulu daripada rokoknya. Di situ. Dia kalau hak Jawi dia salah bagi. Salah. Ni salah. Dia sepatutnya duduk atas, dia turun bawah. Kalau Jawi. Pakau Jawi tu kan. Dia ke-11 mengerjakan ia akan satu rukun fi'li yang bukan tempatnya dengan sengaja, seperti sujud ia. Kemudian ke-12 di bawah ke-12 tu daripada rokoknya, daripada rokok kena atas. Kalau Jawi. Pada yang bukan tempatnya dengan sengajanya, seperti sujud ia dahulu. Kemudian ada apa saja? Kemudian lepas tu dahulu bukan seperti sujud ia dahulu. Lepas tu tengok lepas tu ke-12. Dah bawah sikit tu ke-12. Lepas tu dah ke-12, bawah dari ke-12 tu ada apa? Bawah daripada ke-12 tu, bawah sikit. Apa dia tulis? Sekarang ni ke-12. Di bawah ni tu apa di bawah dia? Zaid
Tak. Kedua belah berpaling tu ke depan. Bawah dia tu ke apa dia? Bawah dia. Daripada rokok tu nak naik atas. Nak ayat gitu je. Naik ke atas sikit lah. Buatlah panas-panas. Ni orang panggil salah cetakan ni. Jadi kalau kedua belah berpaling dadanya daripada qiblah dengan sengaja atau dengan lupa dan panjang masa berpalingnya daripada rokoknya. Apa benda pula ayat nak ceritanya pula situ. Jadi daripada rokok tu kena letak selepas daripada seperti sujud ia dahulu daripada rokoknya. Rokok dak lagi sujud dak. Atau panggil mengerjakan satu rukun fi'li yang bukan tempat dia, tempat sujud selepas i'tidal. Tiba-tiba rokoknya belum, tiba-tiba sujud, maknanya mengerjakan satu rukun fi'li yang bukan pada tempatnya. Jadi Rumi tu dia tak baiki langsung tau. Dia kan dia tak baiki waktu tu. Jadi dan panjang masa berpalingnya daripada rokoknya. Nak cerita apa tu ayat dia tu? Kalau seperti sujud ia dahulu daripada rokoknya, memanglah dipanggil mengerjakan satu rukun fi'li yang bukan tempat dia. Sebab tempat rokok ni selepas tempat sujud ni selepas rokok dan i'tidal. Barulah tempat sujud. Rokok i'tidalnya belum. Lepas habis baca Fatihah, terus turun sujud. Itu panggil apa tu? Mengerjakan satu rukun fi'li yang bukan pada tempatnya dengan sengaja. Lupa tu, hak tu tak membatalkan semayang. Dengan sengaja pula, kalau buat gitu sakit jiwa lah nama dia. Sengaja je. Biarlah hari ni nak semayang pelik sikit, rokok belum pun nak sujud juga. Tu sakit jiwa tu. Ni tak berlaku lah kita kata. Tak berlaku. Mengerjakan satu rukun fi'li yang bukan pada tempatnya dengan sengaja tu tak berlaku dah. Kalau berlaku dengan lupa, sedar semula, warna ni sujud rokok belum, tak batal sebab dia bukan dengan sengaja. Dia wajib kembali berdiri, kemudian rokok i'tidal, barulah pergi kepada sujud. Ada ni. Hak dengar lupa, dia wajib kembali. Tetapi kalau ni cerita dah masalah Fatihah kita dulu. Tetapi jikalau rakaat pertama dia melakukan seumpama tu dengan lupa, rakaat i'tidalnya belum, dia terus pergi pada sujud tapi dia lupa. Naik rakaat kedua dia baca Fatihah, dia pun rokok, Allah baru teringat tadi tak rokok kena-kena. Pada ni. Tadi tu rakaat pertama, sekarang ni sudah duduk di rakaat kedua. Ketika rakaat pertama sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua bangkit pada rakaat kedua, tak mari lagi tu, tak sedar lagi. Tak sedar lagi. Lepas daripada selesai baca Fatihah rakaat kedua, bila rokok, tadi tak ada rokok ni. Baru teringat. Sebab apa? Sebab dia sampai di rokok dah. Tu nak undur balik ke dah? Nak undur balik kerana sebab sudah sampai di rukun yang sama. Hak dia tertinggal rukun pertama, rukun rokok. Sekarang ni sudah masuk pada rukun rokok rakaat kemudian. Maka tidak payah kembali balik dah lah. Lepas tu rokok rakaat kedua tu menjadi rokok rakaat pertama. Gitu je lah. Tak payah kembali balik lah. Tak payah kembali balik. Sebab dia sudah sampai di rukun yang sama yang dia tertinggal di rakaat yang sebelum. Macam contoh terdahulu, ingat tak cerita bab Fatihah? Dia lupa baca Fatihah, dia rakaat, dia hanya baca surah je. Dia pun rakaat, i'tidal, sujud. Kalau dia sedar pada masa tu, dia wajib kembali segera kepada berdiri untuk membaca Fatihah. Wajib segera tu. Jangan kata pula biar pakai
Terus kalau rakaat pertama ni tanpa Fatihah, tapi rakaat tu saya tambah satu pula, tak boleh. Dia wajib undur kembali kepada berdiri untuk membaca Fatihah. Ada ni, kita kata dia rokok ke, dia sujud ke, dia sedarlah. Tadi tak baca Fatihah, wajib kembali kepada Fatihah segera dengan bahawa kena bangun diri dulu lah, baca Fatihah. Jangan pula kita kata biar pakai ayah kembalilah, cuma rakaat pertama sa'ning ni tidak dibilang lah, lepas daripada tu tambah semula. Tak boleh gitu. Dia wajib undur kembali kepada Fatihah dengan bahawa kena undur kepada berdiri lah, sebab Fatihah dalam rukun berdiri. Tetapi kalau sudah naik rakaat kedua, siapa di Fatihah rakaat kedua, sedarlah, teringatlah rakaat pertama tak baca Fatihah, tapi di rukun yang sama dah. Rakaat yang kemudian, satu tak payah undur semula, tak payahlah berdiri ni rakaat dua ni. Teringat rakaat pertama Fatihah tak baca, tak payahlah kata undur turun bawah semula, undur naik, tak payahlah, faham tak? Jangan undur gitu. Tu undur gitu tu filem. Tak filem boleh undur. Tak filem. Ke depan undur kan boleh filem kan. Ni tak undur gitu, sebab kita sudah sampai di rukun yang sama yang kita lupa rakaat yang sebelum. Maka di situ menjadi ni rukun rakaat sebelum. Rakaat sebelum tak ada lagi lah. Mana? Atau kita cerita dulu. Ni kita cerita contoh bab sujud. Rakaat pertama, dia dengan lupa lah, ni batal, ni dengan sengaja. Membatalkan sembahyang bila buat dengan sengaja, tapi buat dengan sengaja tak berlaku kita ni. Jadi ni dengan lupa. Selepas baca Fatihah surah, tiba-tiba turun sujud, tukar tempat, tapi lupa tak atas. Kalau dia sedar masa tu, dia wajib segera kembali kepada berdiri untuk rokok iktidal walah turun sujud. Waswah kita dah kira. Lintasan-lintasan kita dah kira. Teruskan waswah dah kira. Sebut kata waswah ni mari ganggu anggaran tu cara lah tu. Cara waktu kau turun naik. Waswah dah cara. Baca kedok naik semula, lepas tu baca dah. Baca. Comel kedok undur semula. Comel kedok undur semula. Sampai ke baca Fatihah, berair mulut-mulut. Habis kira baca Fatihah. Sampai ke kena bubuh tualat, tekuk nak lak liu. Punyalah baca. Nak salah kot mana lagi? Nak panggil tu waswah. Mari bisikan bacaan awak tu tak betul. Tak betul apa lagi dah. Hak berlaku tu pula hak mengajar Quran orang. Dia mengajar Quran orang. Takkan Fatihah dia tak betul, dia baca siapa nak kena ulang-ulang. Dia mengajar Fatihah orang. Jadi Fatihah dia tu comel lah. Tapi masa dia baca Fatihah dia ni, tak sedap undur pula. Lepas tu baca pula, tak sedap undur pula, berair mulut-mulut. Tu waswah yang duk layan tu. Tu kena awal-awal lah tu. Kita baca lah Fatihah kat kedua tu. Fatihah kedua tu menjadi rakaat pertama semula. Rakaat pertama tidak dibilang, tidak dikira, sebab rukunnya tak cukup, tak ada Fatihah. Jadi rakaat kedua tu rakaat pertama semula lah. Kena tambah lagi lah. Mana baru satu rakaat atau bab Fatihah. Kalau ni kita cerita bab sujud. Kalau di sujud dahulu rakaat dengan lupa, dia sedar, dia teringat dalam rakaat, dalam sujud ke, dalam duduk antara sujud ke, dalam sujud yang kedua ke, dia teringat rakaatnya belum, maka dia wajib undur kembali kepada berdiri untuk rakaat dan untuk iktidal dan sujud. Tetapi kalaulah dia rakaat kedua selesai baca Fatihah,
Selesai baca surah, dia pun rokok rakaat kedua. Barulah barulah teringat. Tadi rokok tu tadinya. Maka rakaat tu tak ada lah sebab tak cukup rukun. Lepas tu rokok rakaat kedua ni menjadi rokok rakaat pertama. Tetapi selepas kita sujud 2 kali, kita bangun berdiri, belum sampai rokok lagi, kita sedang membaca Fatihah, teringatlah rokoknya belum. Tinggal Fatihah tu, rokok segera, tidak maulah jalan balik, sujud dan naik ke kedua. Yang kata kita teringat, tak wajib undur kembali apabila sampai di rukun yang sama. Kan ni? Sampai rukun yang sama. Tetapi kalau dia tinggal rokok, dia turun sujud, dia belum masuk lagi pada rukun rokok, di dalam rukun qiyam baca Fatihah, sedang-sedang dia baca Fatihah, baru teringat rokok kata tak ada, maka tak ada Fatihah dia. Maka dia pun rokok. Fatihah kena baca habis ke tak? Fatihah kat pertama dia baca habis dah kan? Cuma rokok je tak ada kan? Jadi Fatihah saya baca lah, sebab Fatihah ada dah. Cuma rokok tidak je tak ada. Fatihah kat pertama tu lah. Sekarang ni dia duduk Fatihah dia kat kedua. Kat pertama rokok dia tidak, tidak dia tidak, terus sujud. Naik rakaat yang kedua, ketika membaca Fatihah, sebelum membaca Fatihah ke, sedang membaca Fatihah ke, dia pun teringat rokok tidaknya tidak tadi. Maka berhenti Fatihah. Lepas tu rokok dia lupa tadi tu. Dah kan kena baca Fatihah habis, dia lupa rokok. Fatihah dia baca habis dah kan rakaat pertama. Ada. Kalau nak habis Fatihah rakaat kedua, Fatihah tu tidak dibilang. Siapa Fatihah tu tidak dibilang? Sebab nak baca, nak jadi Fatihah rakaat kedua, rakaat pertama pun dah beres, rokok tak ada. Ada ni. Sekarang dia baca Fatihah rakaat kedua ni. Sudah ni, hak kita baca tu tak ada dibilang. Apa tak bilang? Dah baca Fatihah rakaat kedua, rakaat pertama tak ada. Mana tertib semayang? Lepas tu kata kena berhenti segera Fatihah rakaat kedua tu sebab dah jadi tu. Kena balik kepada asal. Hak ditinggal. Mana apa? Rokok. Dia kena pun rokok. Rokok sudah lah. Tak salah kata turun bawah, lepas tu naik berdiri bawah rokok, dah ayuh lah. Rokok je. Rokok je. Fatihah rakaat pertama tadi. So, rokok rakaat pertama ni, rokok rakaat pertama. Masih lagi di rakaat pertama. Lepas tu kalau dengar lupa, ni dengar sengaja ni. Ni dengar sengaja. Kan? Jadi ke-11-nya mengerja ia akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya dengan sengaja. Rukun fi'li bukan rukun qauli. Kalau dia mengerjakan satu rukun qauli yang bukan pada tempatnya, hak tu tidak membatalkan sembahyang. Yang bukan pada tempatnya. Manapa dia baca rukun Fatihah, rukun qauli ketika rokok, ketika sujud, ketika duduk, hak tu hukumnya makruh dan sunat sujud sahwi. Itu tidak membatalkan sembahyang. Dia mengerjakan satu rukun fi'li, satu rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Rukun qauli Fatihah dalam berdiri. Rukun qauli tasyahud akhir di dalam duduk. Ketika tiba-tiba Fatihah dibaca dalam rukuk, tapi dalam berdiri dibaca. Jangan tinggal Fatihah dalam berdiri. Tinggal Fatihah dalam berdiri, rukuk, batal sembahyang kalau dengan sengaja. Maknanya dalam berdiri dia baca Fatihah, rokok diulang pula baca Fatihah. Itu tidak membatalkan sembahyang. Sebab itu mengerjakan rukun qauli. Makruh pahala banyak warna makruh dan sunat sujud sahwi. Bila baca banyak boleh pahala banyak, baca tempat dia bukan tempat lain. Nak pahala banyak baca Fatihah bukan tempat Fatihah, bukan tempat dia dalam berdiri. Dia baca dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud ke, dalam duduk antara sujud ke, tak batal, tapi sunat sujud sahwi.
Mana dia mengerjakan satu rukun qauli yang bukan pada tempat. Itu tidak membatalkan sembahyang. Yang membatalkan sembahyang mengerjakan satu rukun fi'li, rukun perbuatan pada yang bukan tempatnya dengan sengaja. Dengan sengaja. Contoh seperti sujud ia dahulu daripada rokoknya. Itu maklum ini. Dia panggil ni mengerjakan rukun fi'li yang bukan pada tempat. Hak di bawah tu pula ke-16-nya melebihkan akal rukun fi'li dengan sengaja. Itu lain pula tu. Dia rukun fi'li dia buat lebih. Rokok dia buat 2 kali. Sujud dia buat 3 kali. Itu melebihkan pula. Itu batal. Melebihkan rukun qauli, Fatihah dibaca 2 kali, hukumnya makruh. Itu makruh. Melebihkan rukun fi'li, rokok 2 kali ke, itu membatalkan sembahyang. Melebihkan rukun qauli, mengulangi Fatihah. Fatihah baca dah, baca pula tu makruh. Dia mengulangi rukun qauli. Hak makruh ni contoh mengulangi Fatihah bukan semestinya mengulangi satu Fatihah lengkap, bukan. Bukan kata makruh melebihkan rukun qauli ataupun kita sebut mengulangi rukun qauli. Rukun Fatihah mengulangi itu makruh. Melebih dah orang panggilnya. Kalau rukun fi'li rokok 2 kali batal. Tapi rukun qauli tak batal. Mengulangi rukun qauli Fatihah tak batal. Tetapi hak kata makruh mengulangi rukun qauli ni jangan kita ingat lengkap Fatihah yang kedua tu diulang, bukan. Satu ayat dia baca. Ni ada kadang-kadang orang baca pasal tu. Dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia pun berhenti situ. Lepas tu dia ambil siratal ladzina. Kakak ni baca dah kan? Tak panggil mengulangi dah tu, melebih dah tu. Makruh. Bukan Fatihah melebih Fatihah mesti lengkap satu. Tu lagilah berat. Setengah ayat aja. Tak dibaca dah kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan baca dah kan siratal ladzina an'amta 'alaihim kan? Dia pun ambil semula siratal ladzina. Orang ni tak ada peraturan orang panggil. Ihdinas siratal mustaqim tu tempat wakaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu mazhab Syafi'i, kita tempat wasal. Mazhab lain itu tempat wakaf ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim ayat yang ke-7.
Kita mazhab Syafi'i, ayat pertama bismillah. Siratal ladzi ayat yang ketujuh. Kebanyakan mazhab yang lain bismillah tidak ada. Alhamdulillah ayat yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim ayat yang ketujuh. Sebab Fatihah 7 ayat ijma' ulama. Tapi cara bilang je tak sama. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lepas tu kalau berhenti kat situ tak payah undur balik. Ada orang kata Ada. Sebab wakaf di situ makna dia sudah lengkap. Okey je makna dia. Tak payah ulang balik lah. Dia kita berhenti tengah-tengah ayat, kita nak baca semula, tidak semestinya kita akan mengulangi daripada sebelum tu. Tengok makna lah, tengok kedudukan ayat tu. Suara slow. Jadi walaupun kita nampak macam siratal ladzina an'amta 'alaihim, setengah ayat tu diulang. Panggil ulang rukun qauli dah tu. Akrah dah tu. Akrah dah tu. Dia baca Fatihah ni hak sunnah nabinya. Nabi wakaf di tiap-tiap hujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim summa yakif. Nabi pun berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin summa yakif. Ar-Rahmanir-Rahim summa yakif. Maliki yaumiddin summa yakif. Nabi berhenti di hujung ayat. Itu sunnah Nabi. Maka semua di tiap-tiap hujung ayat. Tak payah wasal-wasal lah. Tapi dia wasal ikut suka dia. Kemudian kalau nak wasal juga yang menyalahi sunnah tu dalam Fatihah, dia tengok pula nak wakaf kat mana. Wakaf tam dia panggil. Dalam Fatihah kan ada 4 wakaf tam kan dalam Fatihah. Ada wakaf tam dalam Fatihah. Wakaf tam yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu wakaf tam yang pertama. Wakaf tam yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu wakaf tam yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu wakaf tam yang ketiga. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina tu siapa ke waladdallin. Tu wakaf tam yang keempat. Jadi kalau nak wasal juga, tapi hak ni tak afdal lah. Kena letak di tempat wakaf tam tu. Ni jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedap dia baca, tapi dia langgar ikut dang je. Bukan masalah logat ni, logat bab lain. Dia wasal tu bukan di tempat dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sedap bunyi tapi itu wakaf tam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu wakaf tam. Tak dia tak sambung dengan ayat sebelum dan tidak sambung dengan ayat selepas. Mana ni? Wakaf tam yang ketiganya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai habis. Itu wakaf tam yang kedua. Tapi tak boleh kitanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sampai kepada dhalin, tak boleh napa. Nak kena berhenti juga. Berhentilah ihdinas siratal mustaqim. Berhentilah situ. Kalau memang kita memang kena berhenti sekali. Wakaf tam yang keempat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai ke habis ayat. Kita tak boleh nak buat senapas situ. Kita kena berhenti juga tengok. Dan nak berhenti tengah berhenti di ihdinas siratal mustaqim lah. Ni dah diberhenti kat mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia berhenti situ. Situ bukan tempat berhenti. Saya tak boleh nak straight. Dah berhenti di ihdinas siratal mustaqim. Ke mana orang ngaji Quran? Tu imam ni kan ngaji Quran kan. Ni kalau tengok pekoh pun tak berpandai Quran pun kata apa pesan gitu.
Ha? Cuma tak cerita tadi tu yang hak mengulangi tu. Siratal ladzina an'amta alaihim dibaca dah diulang. Itu makruh dah. Bukan kata mengulangi rukun qauli ni mesti mengulangi satu surah Fatihah, bukan. Tapi kalau mengulangi satu surah Fatihah sama telah lah. Setengah ayat pun sudah panggil mengulangi. Sebab siratal ladzina an'amta alaihim tu setengah ayat barunya. Setengah ayat yang ketujuh mengulangi dia panggil. Jadi mengulangi rukun fi'li itu mengulangi rukun fi'li batal, mengulangi melebihkan rukun fi'li qauli itu makruh. Mana? Itu hak dia cerita di hadapanlah. Macam ni menambah melebih rukun fi'li, contoh tapi kita ni pendek. Contohnya macam mana? Dia sujud dah, sujud tempat panah ke tempat tajam ke, di sujud yang pertama dia apa ni, dia bertahan, dia sujud kena tempat tajam, dia sujud kena tempat panah, dia bertahan, dapat dah tamak nino, tak benar sekejap je. Lepas dapat tamak nino, tak tahan dah, dia pun angkat balik dahi dia daripada latar hok kena tajam kena tempat panah. Dia angkat dahi kembali. Udah dia pun sujud tempat lain. Abang apa ni? Melebih rukun fi'li. Sebab apa? Sebab dia sudah dapat tamak nino. Walaupun memang tamak nino sungguh-sungguh. Tapi dapat je tamak nino, dapat dah rukun sujud. Tak tahan juga angkat dahi daripada latar tu. Duduk antara dua sujud dah lah. Sebab sujud pertama sah dah sebab tamak ninah dah. Dia sujud tempat lain pula. Abang apa? Melebih. Itu panggil melebih rukun fi'li. Kalau dia sujud tempat tajam, dia letak je dahi, pah dia terkakak. Apa dah apa? Jetak apa ke? Jetak. Kalau bahasa buku kata benda. Jetak ni jetak ke getak pasal lain. Duk kelewat nak kena getak budak ni. Getak ni getak. Tahu? Ni getak. Jetak kalau bahasa buku kata ke apa? Dia sujud kena tempat tajam ataupun dahi dia kena tempat panah, terus terangkat. Terus terangkat. Hak ni dapat tak lagi rukun sujud? Tak dapat. Dia wajib kena letak dahi semula. Menambah ke dak? Menambah kan tak ada lagi rukun sujud. Sujud dah tapi tak dapat lagi tamak ninah, tak dapat lagi lah rukun sujud. Nak kata menambah kan tak ada lagi rukun sujud. Tu wajib kena sujud semula. Hak menambah ni sujud kena tempat tajam, kena tempat panah, dia bertahan, boleh kau dah tamak ninah tapi tak tahan dia pun angkat tak boleh nak letak dah. Dia kena pergi kepada duduk antara dua sujud sebab sudah dapat rukun sujud dengan tamak ninah tu. Tasbih pun tak sempat baca, tu sunat. Sebab dia sudah angkat dahi ni. Lepas tu kalau nak sujud lama tapi tak tahan tajam ni, dan kita kata guna, jangan angkat. Tapi dia kata esok tolak dah. Esok. Kalau esok dahi tempat tu tajam, menelah lah dahinya. Kalau esok memang kena angkat. Dah angkat tak boleh letak dah. Beralih mana? Dia sujud tempat tajam, dapat dah kota tamat nino, tak tahan dia pun tolak dahi dia ke depan. Bercalor dahi. Kalau buat gitu. Tak ada. Itu dipanggil melebih rukun fi'li tu. Dah kesok dah lebih. Tapi kalau tempat tu tajam, kalau kesok, dahi jadi mana? Calor dahi. Ni apa saya penuh mesej orang ngajar dalam TV. Dia kata apabila sujud tempat tajam terus terangkat. Jangan sujud semula.
Jangan sujud semula menambah rukun fi'li. Lepas tu macam mana? Duduk antara dua sujud lah. Antara dua sujud. Sujud pertama tak ada lagi sebab tadi tak dapat tamanninah lagi. Bila mesej tegur, ni ana tak tahu dalam kitab mana. Mesej kita tak ada betul-betul pun. Jangan duk main, jangan duk baca sendiri. Pekor nampak macam mudah je. Tapi salah. Tapi mana salah tu mudah sangat sebenarnya. Kalau dah kitab dia beritahu, molek-molek dah ayat situ. Kalau sujud tempat tajam contohnya dapat tamakninah, dia sudah tidak boleh nak mengangkat untuk letak di tempat lain. Kalau sujud belum dapat tamakninah, dia terangkat, maka dia wajib sujud semula. Kan kita comel dah ayat susun ayat ni. Ni baca sendiri jadi dia faham kod lain, tak boleh baca sendiri. Adapun kalau makmum lain, ni ada pula ajar makmum dia sujud yang pertama dah lah. Dia sujud dia bunyilah Allahu Akbar. Kena makmum waswah di belakang takbiratul ihram. Bukan tu imam dalam sujud tu, makmum belakang lepas masuk sembahyang. Dia pun bunyi Allah, maka dia pun angkat. Tengok tu imam dengan makmum lain sujud dah bangun-bangun lagi nya. Dia makmum sujud semula lah. Menambah rukun sujud makmum dia ikut imam je. Makmum kis lain. Dia ni mengajar lah ni. Bila dia angkat dahi daripada sujud, tengok imam belum lagi angkat kepala daripada tempat sujud. Maka jangan sujud semula, dia kata makmum ni. Lepas tu makmum ni kena tunggu duduk antara dua sujud. Tak, makmum lain. Makmum tak panggil menambah rukun, sebab makmum mengikut imam. Jadi kalau makmum sedar imam belum lagi bangkit daripada sujud, dia sujud semulalah. Bila sujud semula menambah rukun, tidak dikira menambah rukun, sebab makmum dia kena ikut imam. Atau makmum kis lain. Tiba dia kata makmum tak boleh nak tersujud kembali, dia kena tunggu dalam duduk antara sujud. Sebab kalau sujud kembali menambah rukun sujud, sebab tadi sujud lama dah. Itu orang semasa seorang terputus imam, makmum lain hukum. Lepas tu kata kalau pekoh-pekoh ni, yelah dia mudah sikit nak banding tauhid dengan tasawuf ni. Tapi apabila membaca sendiri, hanyut apa panggil? Hanyut ni orang tu orang mabuk hanyut gitu. Hanyut sikit. Hanyut ngatu. Hanyut. Ya. Dia baca faham sendiri. Ini contoh. Ini pengajaran. Sedap sangat, sahur sangat, tapi membaca sendiri. Apabila kita sudah masuk pada rukun sujud, dalam keadaan kita tertinggal kunut subuh, kita sudah masuk pada rukun sujud yang pertama, baru sedar tak boleh bangkit kembali, sebab kita sudah masuk kepada rukun. Ada sudah masuk kepada rukun. Nak tinggal rukun untuk balik kepada sunat ba'at tak boleh. Tetapi kalau belum lagi masuk pada rukun sujud, walaupun lutut duk latar dah, walaupun tangan duk latar dah, dahi tak sampai lagi ke latar, sujud tak? Dia panggil sujud tak lagi? Tak lagi, sebab baru lutut, baru tangan, baru dahi tak kena latar lagi. Teringatlah kunut tak baca. Sunat kembali balik membaca kunut. Selepas daripada sesat tasyahud, sunat sujud sahwi. Walaupun kita kembali membaca kunut. Kenapa sunat sujud sahwi? Sebab kita tak ada pergerakan yang banyak. Turun lepas tu naik semula. Tu nak sujud sahwi. Tetapi kalau kita lupa kunut, kita turun sikit je, teringat, kita pun betul balik, tak ada sujud sahwi, sebab kita gerak sikit je. Ada ni. Ini siapa ni? Hukum ni imam ataupun orang sembahyang seorang diri. Ada pun makmum, dia sujud betul-betul dah hilatar dah. Bunyilah Allahumma hdina fi man hadai. Allah. Apa lajak gitu makmum ni? Mungkinlah bising hujan ke apa ke, jadi
keliru kitanya. Kita pun tak teringat ke kunung. Kita pun turun sujud. Dalam sujud bunyilah Allahumma hdina. Kita makmum bangkit kembali semula lah untuk ikut imam. Kalau makmum dah masuk dah rukun sujud kan, ada apa makmum? Tiba-tiba ajar dalam TV, kita makmum, kita pun turun, mana turun tubuh ni nak kepada sujud. Siapa hak rokok bunyi Allahumma hdina fi man siapa hak rokok dah, tak boleh kembali balik dah makmum ni. Lepas tu dia buat lawak lah, takkan nak tunggu dah rokok gitu, lengah lah dia kata. Tunggu turun dah sujud. Ni boleh masuk dalam TV seumpama ni. Memang berat sangat. Ini makmum, tu imam pun dahi nenek lutut sampai lantai dah, tangan sentuh dengan lantai dah, tapi dak dahi lagi, tak pergi sujud lagi pun sunat naik semula. Ini kita makmum, sujud dah pun naik semula. Hak timbul kata siapa hak rokok tu, itu siapa hak rokok. Kalau imam, kalau semasa seorang dia turun siapa hak rokok, dia pun sedar kunut tak baca, dia kembali balik sunat sujud sahwi. Tu je. Walaupun kunut baca kan, sunat sahwi sebab dia turun siapa hak rokok. Tapi kalau lebih daripada hak rokok tadi, lutut sampai latar dah pun, kalau tu imam, kalau semasa orang sunat kembali balik. Bukan sampai hak rokok, duk latar dan sunat kembali balik selagi tak sujud. Imam dan semasa orang diri. Ada pun makmum tak ada kena-ngena dengan hak rokok. Tu makmum ni dahi sentuh dengan latar, sujud dah pun kembali balik. Tu makmum. Ni makmum siapa hak rokok tak boleh kembali balik dah. Makmum pada dia terlajak ke depan nak turun sujud, Allahumma hdina. Hak rokok dah. Tak boleh kembali balik. Tapi takkan nak tunggu gitu kata dia. Gitu tunggu sujud. Jangan lawak dia lah. Laku ke lawak tu je lah. Boleh masuk TV, boleh apa semua. Tapi kesalahan tu kesalahan yang nyata. Nampak sangat tak belajar. Kalau dalam pekoh ni tersalah, benda hak payah-payah tu kita tak pelik tu. Ni panggil salah ABC ni. Salah pekoh mula-mula cerita. Hak makmum macam mana, imam macam mana, semasa orang macam mana. Tak ingat pula kalau kita sedar ke tak lepas tu. Yelah, lepas salam sedar ke tak? Dengan salam tu jauh ke dekat? Sunat masuk ke sembahyang semula, sujud sahwi, barulah salam balik. Sunat masuk semula. Kalau kita teringat tu lepas ada salam tu sekejap je. Kalau pas makan nasi baru teringat, tu tak ada lah tu. Tengok-tengok makan nasi, Allah tadi sahwi tak buat. Ada benda lah tu. Tak payahlah tinggal pinggang tu nak sahwi, tak ada dah. Ni kalau lepas daripada beri salam teringat, sunat kembali balik. Sunat masuk sembahyang semula. Lepas tu kena salam semula lah. Kita pun masuk sembahyang semula untuk sujud sahwi. Dan masuk sembahyang semula ni kata guana, tak ada kata guananya. Dan nak kata ni tengah duduk ni, Allahu tak ada. Yang ada Allah, aku kembali balik kepada sana, tak ada tu. Mana hati kita niat nak kembali balik kepada sembahyang untuk sujud sahwi. Kita pun jadi sembahyang semula lah. Kita pun sujud sahwi 2 kali, barulah beri salam semula. Dia gitu. Ketika sujud sahwi tu, kentuklah kitanya. Contoh masalah, kentuklah kitanya. Nak kena ni, nak cancel balik kembali sembahyang tu, nak pakai salam tadi, dah batas, makin ambil sembahyang semula, bayang mama dah balik. Jangan pula bila kita kembali balik kepada sembahyang, kita dalam sujud sahwi ni kita kentuk, tadi hak balik semula dia tak jadi. Saya nak pakai salam sani. Dah. Sembahyang tu batal. Kena sembahyang semula. Pada ni tadi dia salam dah, lupa sujud sahwi. Lepas tu dia pun dia pun teringat dia belum sujud sahwi, dia pun sunat masuk sembahyang semula.
Tengah-tengah sujud sahwi tu kentut. Lepas tu macam mana? Takut cik kata hak kembali semula ni cancel. Nak ambil salam sanding tak jadi dah. Sembahyang terbatal, kena sembahyang semula. Okey. Sembahyang semula lah. Sembahyang semula. Cuma nak cerita janganlah pula kata saya kembali balik tadi tak jadi. Dah. Memang batal. Sembahyang semula. Bukan sembahyang semula ni, ambil sembahyang dululah. Ni kentuk ni. Jangan buat. Habis sembahyang lah. Jangan betul benar pula ni sembahyang semula. Kentuk sembahyang semula macam mana? Ambil sembahyang, lepas tu sembahyang semula. Ya, niat kembali sembahyang semula lah. Niat kembali semula. Ni ilmu belakang kita dan beri salam. Malah ya. Tapi maknanya sembahyang kita tu ialah kita tinggal sunat arba'ah kudung. Kalau kita tak juz sahwi, kudung kita kudung lah. Sebab juz sahwi ni peranan dia, kalau hok kurang ditampal. Mana kurang? Tinggal sunat arba'ah kudung. Kita juz sahwi ni kudung tu dok dah lah. Sempurna. Peranan sujud sahwi ni kalau kita buat lebih, mana buat lebih contohnya? Kita naik rakaat kelima. Itu buat lebih tu, tapi kita lupa. Dengan lupa ni rakaat kelima. Tapi abang apa? Lebih. Abang apa? Serakah. Nah. Ada lebih lah. Kita pun teringat rakaat kelima, kita pun turun kembali. Kita sunat sujud sahwi sebab apa? Nak potong rakaat kelima tu. Hak lebih. Itu peranan sujud sahwi. Mana kalau kurang ditampal, kalau lebih dia potong. Jadi apa? Comel. Gitu. Itu peranan sujud sahwi. Kemudian kita balik pada mengerjakan akan satu rukun fi'li yang bukan pada tempatnya. Hak dengan sengaja tak berlakulah, tapi dalam kitab dia peringat kita ketika kita semayang duduk. Kita semayang duduk ni, rokok dia setara mana rokok dia? Panggil kita rokok, kita semayang duduk, rokoknya macam mana? Tunduk ke hadapan sedikit, dahi membetuli hadapan lutut, sudah terhasil sekurang-kurang rukun rokok semayang duduk. Hak dahi membetul di tempat sujud tu, naik apa ke depan sikit, tu hak akmal, hak comel dia, hak sempurna dia. Sekurang-kurang rokok rukun, sekurang-kurang rokok ni rukun ketika solat duduk ni, tunduk ke hadapan kepala kita, dahi membetuli hadapan lutut, dapat dah rokok. Ada ni? Tiba-tiba ketika kita membaca Fatihah, contoh. Tiba-tiba ketika kita membaca tasyahud, contohnya. Kita berasa kaki kita ni berasa macam kebas. Ada kebas. Serbang. Kita panggil serbang. Serbang ni atas kepala tu serbang. Dia panggil serbang. Ni apa? Kebas. Kita kebah ni, kebah kain, kebah. Tu kebah kau. Berabuk kebah kau. Curi kebah kau. Kena kebah dia orang dah. Kau kena. Dah lah. Dah. Kebah berabuk tu kebah juga. Tapi tengok tepat lah cerita gapo. Nak kena tahu makna tu. Jadi kata kita kaki kita berasa sedap tu. Kita duduk iftirash. Contoh kita duduk iftirash. Kita baca Fatihah duduk iftirash, duduk macam ayat awal tu lah. Kita baca ayat awal duduk iftirash contohnya. Tiba-tiba berasa sakit depan lutut kita ni. Ataupun kita duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk, duduk nyenggeng gitu tu. Tiba-tiba berasa setok orang. Pada ni. Kita pun nak ubah cara duduk kita. Masa kita ubah cara duduk kita, kita pun kepala ke hadapan. Pada ni. Masa kita nak betul kaki kita ni nak duduk ni, kita pun tunduk tubuh ke hadapan. Dahi mutu di hadapan
kepala lutut. Dia panggil rokok dah tu. Panggil rokok dah tu. Ketika buat gitu tu masa mana? Masa sedang baca Fatihah. Tempat dia ke tak? Tak. Kita tunduk ke hadapan jadi rokok tu ke mana? Ketika baca tasyahud. Tempat dia ke tak rokok tu? Tak. Batal sembahyang. Ada ni. Kita nak betul kaki kita sekarang pandai ni. Lepas daripada baca Fatihah itu tempat rokok. Tapi kalau sedang membaca Fatihah belum lagi sampai tempat rokok. Ketika tasyahud itu bukan tempat rokok. Tapi masa kita duduk tu kita nak betul balik kaki kita tu. Tak dilah orang kata kebas-kebas tu. Kita pun nak betul kaki kita tunduk tubuh ke hadapan. Bila tunduk tubuh ke hadapan, kepala kita sudah membetuli hadapan lutut. Dia panggil rokok dah tu. Tapi kita bukan nak rokok ni. Kita nak betul kaki. Kita bukan nak rokok. Rokok bukan tempat dia. Tapi perbuatan kita panggil rokok. Ni panggil apa ni? Melebihkan rukun fi'li yang bukan pada tempatnya. Nak betul akan buat betul. Kalau buat kerana nak betul kan. Betul lah macam mana, tapi jangan tunduk kepala ke hadapan. Tu je. Betul je kaki tu cuma jaga. Kawan kita kadang nak betulkan dia. Mana? Tanda itu dipanggil rokok semayang duduk. Sekurang-kurangnya tunduk ke hadapan, kepala menghadapi kepala membetuli hadapan lutut. Sudah terhasil rokok semayang duduk. Sekarang kita semayang duduk. Kalau kita semayang berdiri, pada macam duduk tasyahud awal ataupun akhir, kita membetulkan cara duduk kita, kita tunduk tubuh ke hadapan, tak ada masalah sebab kita semayang berdiri. Itu bukan rokok nama dia. Ini kita semayang duduk daripada awal sebab kita orang uzur ataupun kita semayang sunat. Kita semayang sunat, kita pun semayang duduk contohnya. Adapun kalau kita semayang berdiri, rokoknya bukan begitu. Rokoknya rokok berdiri lah. Ketika kita duduk tasyahud awal ataupun akhir, kita nak betul kaki, kita tunduk ke hadapan. Tu nak kira rokok. Kita bukan semayang duduk, kita semayang berdiri. Ni cerita ni kalau kita semayang duduk daripada awal. Dia sama lah. Jangan menyamai rukun. Hak ni dinyatakan dalam kitab Fathul Mu'in, pandangan Ibnu Hajar. Tapi pandangan muktamadnya pandangan Syekh Ramli. Kita tunduk bukan nak rokok. Tak usah panggil rokok lah. Tu pandangan yang Syekh Ramli. Dah lah. Kita nak rokok ke kita nak betul kaki? Nak betul kaki, nak panggil rokok benda dia kata. Tu pandangan Syekh Ramli. Dah. Pandangan Syekh Menajah, tak kira mudak mukosak ke apa pun. Janji tunduk ke hadapan, jadi rokok, rokoklah kamu walaupun kamu bukan kosak rokok, kamu kosak nak betul kaki. Itu pandangan Ibnu Hajar. Dua pandangan. Boleh pakai orang tu, pakai tak batal lah. Pakai batal lah. Pakai tak batal. Cuma biasa orang mengajar perkara ni. Jadi saya sebut ni sebab biasa orang mengajar. Lepas tu saya sebut. Kalau dengar, oh ya sungguhlah kalau tunduk ke hadapan, ketika solat rokok, ketika solat duduk, tunduk ke hadapan, jadi rokok tu. Tapi masa tu hadapan ni masa rokok ke tak? Tak, bukan masa rokok. Batal. Sebab apa? Melebihkan satu rukun fi'li yang bukan tempatnya. Batal. Mana hukum fi'linya? Rokok semayang duduk. Rokok semayang duduknya macam mana? Tunduk ke hadapan. Ketika duduk tu, kita pun tunduk ke hadapan ketika duduk. Ketika baca Fatihah, kan nak betul kaki. Ketika baca tasyahud. Itu tempat rokok ke tak? Tidak. Kita buat. Batal. Tu biasa orang mengajar tu. Tapi pandangan muktamad, pandangan Syekh Ramli. Kita bukan kosak nak rokok. Pandai ni. Ingat tu, macam terdapat dalam kitab kita ni, hak Musab 14, baris yang 13 daripada atas ni. Hak gerak 3 kali gerak tu kan, dicampur juga dengan gerak yang disunatkan. Tu pandangan Syekh Ibnu Hajar.
Ni hak dah kita ni kan. Gerak 3 kali, dihisapkan, dikira 3 tu dengan perbuatan yang sunat sekalipun. Seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lain. Contohnya 2 gerak yang sunat, angkat tangan takbiratul ihram. 1 gerak yang lain ni dia tunduk kepala, dia tegak kepala. Sudah 3 kali tu batal sembahyang. Itu pandangan Ibnu Hajar. Kebanyakan kita tulis gitu belaka. Tapi pandangan Syekh Ramli ni sunat kan, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Pak pun nak bilang itu pergerakan juga hak membatalkan sembahyang, bahkan tu sunat. Yang dia bergeraknya gerak kepala. Berapa kali? Sekali, makruh. Hak gerak tangan 2 kali tak sudah bilang lah tu sunat. Tu pandangan Syekh Ramli, itu muktamaknya. Tapi biasa orang mengajar, dia peringat nak kena murid dia. Kalau nak berjemaah, masa tikmat takbir tengok kepala dia gerak ke tak? Tengok. Memang sungguh dia tengok. Tiba-tiba imam ni kan, Allahu Akbar. Dia gerak kepala. Kadang ni kepala tegak, Allahu Akbar. Ni sudah 2, ni sudah sekali, jadi berapa? 3 batal. Itu pandangan Ibnu Hajar, itu pandangan dhaif. Tapi dalam kita pun cerita pandangan tu juga. Memang ada satu tereng, ada satu tereng. Terengnya apa? Tereng tengok tu imam masa takbir kepala gerak ke tak? Ada ni. Dah batal nak ikut warna. Ada ni. Tereng tengok kepala tu imam pada masa takbir bergerak ataupun tidak. Tu tereng dia. Tapi orang kita ni tak ada tereng, tak ada. Bukan kata tu imam bergerak kepala pada masa takbir, tu imam gerak kepala masa baca Fatihah pun kita tak apa. Tak apa kita, dia baca Quran ni gini dia baca. Tak apa-apa. Terus kata senang tak belajar. Senang tak belajar lah sebab tak tahu. Tak apalah. Tak apa sebab tak tahu. Lepas tu tak apa sampai masa pahala tak ada lah. Kalau gemurah tak apa cik, aku tak ada harga. Kalau harga murah, boleh tak harga murah balik modal cukup dah. Ni harga pun tak ada tu lagi berat. Dah mujur pun tak nampak. Mujur pun tak nampak. Aduh, itulah kadang-kadang learning susah nak tupang. Nak tupang semaya di susah. Yalah, macam-macam. Jadi kalau kita kata mengerjakan satu rukun fi'li yang bukan pada tempat dan sengaja tak berlaku. Boleh berlaku tadi lah. Atas pandangan Ibnu Hajar, ketika kita solat duduk, kita tunduk ke hadapan. Walaupun tunduk hadapan tidak ada kaitan, tak ada kosak sikit abuk pun untuk rokok, kita hanya nak memperbetulkan kaki, tapi dia hukum rokok juga. Sebab apa? Sebab bila tunduk ke hadapan, dahi membetuli pelutut, dia panggil rokok. Gitu je. Kalau boleh bangun rokok, bukan berokok tu je bangun, Fatihah pun bangun lah. Apa masalah pula? Pelik pula jadi semacam kursi masa rokok. Kalau boleh bangunlah untuk rokok. Dan kalau bangun untuk rokok, dia kuasa berdiri, apa nak berdiri nak semacam kursi je. Baca dah lengah tu bila? Lengah tu lepas berdiri lama. Masa baca Fatihah tu boleh berdiri lagi. Baru duduk dah. Dirilah dulu, lengah baru duduk. Itu. Dah kalau dia tak boleh tak saya bangun lah pasal rokok pun. Gitu je. Itu atas kuasa tak kuasa je tu. Kemudian selesai hak-hak perkara yang kedua belah ni.
Perkara yang ke-11, mengerjakan satu rukun fi'li pada yang bukan tempat dengan sengaja, seperti sujud ia dahulu rokoknya. Kita minggu lepas nak cerita empat perkara sunat. Minggu lepas. Bukan minggu lepas, minggu dulu lagi dah. Minggu lepas royak pula. Kita kena sebut minggu ni. Empat perkara sunat. Ni biasa dalam kitab peka dah, kita ni pun ada, tapi dia pendek. Empat perkara sunat. Yang pertama, sujud sejadah. Sujud sejadah. Yang kedua, kita nak regunya dengan kunut. Nak regu dua ni. Kemudian dua laginya tasyahud awal. Tasyahud awal dengan sujud sahwi. Dia empat sunat ni hukum berbeza antara makmum dengan imam. Ni cerita makmum, ni cerita makmum ni. Cerita makmum. Syarat tidak menyalahi pada perkara sunat yang jahat menyalahi. Mana? Buat, kita tak buat. Imam tak buat, kita buat. Kita panggil menyalahi. Menyalahi yang kecil. Tapi menyalahi pada perkara sunat. Ada perkara rukun, siapa-siapa yang tak buat batas sembahyang belaka. Kalau tu imam tidak buat rukun, kita jangan turut dia sebab dia tak buat rukun tu dengan lupa. Kita pula janganlah tinggal benda rukun tu sebab rukun ni. Faham tak? Rukun. Waktu timbul tu imam lupa baca Fatihah, dia baca surah. Imam rokok. Lepas tu kita boleh ikut Dr. Imam. Sebab imam lupa baca Fatihah, dia baca surah contohnya. Maknanya ada disebut apabila imam rokok tanpa undur baca Fatihah, makmum kena niat mufarakah sebab imam tu batal dah. Sebab dia rokok tanpa membaca Fatihah. Tadi dia baca surah, Fatihah tak baca, tak batal lagi sebab dia tak rokok lagi. Ada ni, dia baca surah, Fatihah tak baca, batal ke dah? Tak batal lagi. Bila dia rokok, Fatihah tak baca, baru batal. Barulah mufarakah. Dia gini je, tu imam dia buat satu perkara yang salah, tapi dia buat dengan lupa, dia tak batal. Tapi kita yang turut dia, kita buat yang kita tu, tapi kita tak wajib, tak mestinya kita niat mufarakah. Ada ni, sebab dia tak batal kalau ditinggal benda rukun dengan lupa. Ada ni. Satu hak rukun memang tak ada lah. Semua kena buat, tak ada timbul makmum menyalahi. Imam buat rukun, makmum tidak buat rukun, imam tak buat rukun. Tak ada. Satu rukun memang sama dia. Hak benda sunat benda sunat ni benda yang boleh tinggal. Memang kita wajib baca. Jangan tak baca. Tak baca, kita rokok sengaja batal kita pulanya. Dia tak baca tu dia lupa. Kita ni hak tahu, jangan tak baca pula. Kita kena baca lah mufarakah apa. Sebab dia tak batal, sebab dia lupa. Jadi perkara sunat ni boleh tinggal. Jadi perkara sunat ni kita ada tempat kita wajib kena bersama dengan imam. Imam buat, kita wajib buat. Imam tinggal, kita wajib tinggal. Tapi benda sunat yang tu imam buat, kita ni sebenarnya benda tu sunat juga, tapi wajib mengikut imam. Menyalahi batal. Ni. Tapi empat sunat ni dihukum berbeza. Empat sunat ni kita buat gambar rajah. Imam, makmum. Hak sujadah dia dua. Sama ada buat ataupun tak buat. Jadi imam sujadah, imam sujud. Makmum wajib sujud.
Tiba-tiba sujud cadar ni imam tinggal, maka makmum wajib tinggal. Faham tak? Orang panggil apa ni? Sujud sejadah wajib muafakat pada buat, makmum wajib buat. Wajib muafakat pada tinggal, imam tinggal, makmum wajib tinggal. Dia panggil muafakat ni, kena ikut. Imam buat, kena buat. Imam tinggal, kena tinggal. Di mana apa? Sujud sejadah wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Itu dalam kitab. Imam sujud sejadah je, kita wajib sujud. Jangan pula kita kata malah sujud, bukan boleh rakaat pun. Kita tak ambil sujud sejadah. Sebab apa? Yelah, kita nak turun, nak turun tu, rakaat boleh ke tak? Kita pun mikir sujud sejadah hukum dia sunat, tak sujud tak apa. Betul sujud sejadah hukum sunat, tapi ikut imam. Wajib ikut imam pada buat dan pada tinggal. Wajib ikut imam pada buat dan pada tinggal. Kalau Mekah tu senang, dia tak baca surah sejadah. Tak baca tak ada masalah lah. Kalau tu imam, dia baca surah sejadah, dia baca surah sejadah tu imam. Lepas tu imam ni dia teringat nak tanya orang kapung tu. Orang kapung tu pandai tak pandai sujud sejadah. Dia nak sujud sejadah ni, tu imam, dia kena pastikan anak makmum tu pandai. Jangan tu imam pergi sujud sejadah di kapung, hok tak biasa sujud. Orang kapung bening. Kata tu imam pelik mai ada luar ni, sujud tak rokok badan ni. Dia tu imam nak buat satu perkara, dia kena pastikan makmum reti. Itu adab sebagai imam. Jadi dia ni orang luar, dia pergi kapung tu, orang suruh dia jadi tu imam. Dia pergi kapung tu, orang suruh dia jadi tu imam. Dia pun jadi tu imam. Pagi Jumaat dia pun baca surah sejadah. Allah tak dilupa nak tanya orang kapung sini biasa ke duduk sejadah. Dia tak ingat nak tanya. Maka aula kepada dia, afdal kepada dia, jangan sujud. Baca baca sunat, baca surah sejadah. Tapi aula, afdal, jangan sujud. Sebab apa? Sebab kita tak tahu makmum belakang tu macam mana. Kita pun bacalah sujud sejadah, kita pun tinggal. Makmum kapung tu tiap-tiap minggu nanti maju sejadah geti sangat dia buat macam kita ni darat sangat berkali. Minta-minta kita orang kapung, dia ingat kita orang kapung tak pandai. Dah mau duduk pandai sungguh, ingat baik. Tak ada sungguh. Kalau jus sejadah riuh kapung, imam sampai subuh 3 rakaat. Ada dulu sungguh. Jadi apabila dia lupa nak tanya, tu imam baca surah sejadah. Tapi aula pada imam, jangan imam pun tak sujud, sambung tatajafa junubuhum. Makmum jangan buat pandai-pandai. Wajib makmum tinggal juga. Ni kata wajib ikut imam pada buat dan pada tinggal. Faham tak? Ayolah, dah kita rasa macam tok mana lupa dah orang kali. Dapat siapa tempat sejadah tak sujud juga dia lupa, kita sujud batal. Sebab apa dia panggil menyalahi, yang keji. Menyalahi tu imam berdiri, dia sujud. Hak ni tu imam sujud, dia tak sujud berdiri. Menyalahi. Tu keji dia panggil, keji menyalahi, batal. Tapi bukan semua ni. Ni lain pula hukum, ni lain hukum. Tapi saya dua-dua ni kerana hukumnya dia tu sebalik. Sujadah dengan kunut hukum sebalik. Tu tasyawal dengan sujud sawi hukum sebalik. Orang panggil akas, terbalik. Lepas tu saya dua-dua ni. Ada ni. Ni sunat hay'ah. Sujadah sunat hay'ah, kunut sunat aba'ah, tasyawal sunat aba'ah, sujud sawi sunat hay'ah. Tapi gegu tu bukan gegu hukum dia sebalik. Sebaliknya kat mana? Kalau kata sujud sejadah wajib muafakat pada buat dan pada tinggal, kunut tak wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Sebalik. Imam baca kunut, imam dia kunut. Imam kunut, makmum boleh boleh menyalahi, boleh meninggalkan kunut. Boleh.
Ada? Boleh. Tapi jangan buatlah. Balik Mekah. Kan Mekah dah aja kunut kan. Balik Malaysia, mana kelas tak Imam Mekah ke Imam Malaysia. Kelas tak Imam Mekah dah. Jadi Imam Mekah pada aja kunut dia pun. Imam Malaysia, Imam Kapur macam kunut dia pun berdiri. Apa apa? Menyalahi ke dah? Menyalahi. Imam baca kunut tak baca kunut. Tak ada apa-apa. Dia kata boleh menyalahi, boleh meninggalkan. Tu imam tidak baca kunut. Imam tinggal kunut. Imam lupa kunut. Imam tinggal kunut. Lupa ke sengaja tak kira lah. Imam tinggal kunut. Makmum boleh baca kunut. Bukan sunat pula. Menyalahi ni apa panggil? Bukan sunat pula ni tu makmum. Bukan boleh menyalahi je. Sekarang tu imam lupa baca kunut. Kita sunatlah baca kunut. Allahumma ghfirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau baca Allahumma arhamni ya ghafur. Allahumma arhamni ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mana imam tinggal kunut, makmum sunat baca kunut. Imam baca kunut, makmum boleh tinggal kunut. Dengar. Kunut boleh menyalahi pada buat dan tinggal. Sujud sejadah wajib turut pada buat dan pada tinggal. Kunut boleh menyalahi, imam buat kita tinggal, imam tinggal kita buat. Gitu nak cerita. Kan bagi terbalik tu kan. Lepas tu saya guru ni. Sujud sejadah wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Kunut tidak wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Tak. Maknanya sujud sejadah wajib muafakat pada buat dan tinggal, tidak boleh menyalahi pada buat pada tinggal. Adapun kunut tidak wajib muafakat pada buat pada tinggal, boleh menyalahi pada buat pada tinggal. Kau panggil apa tu? Terbalik. Boleh ingat tak tu? Senang je. Ni tulis whiteboard benda ni. Kalau kelas lain mana ada whiteboard? Ni ada whiteboard dah ni. Tapi orang luar tak tahulah whiteboard dia ke mana. Whiteboard luar tu siang ke dia. Yelah, royak faham dah. Tapi kalau tengok pula tulisan, kalau gini apa semua. Ada ni. Sujud sejadah wajib ikut imam pada buat, imam sujud makmum. Dan wajib ikut pada tinggal. Imam tak sujud walaupun baca surah sejadah. Jangan pandai-pandai makmum nak sujud, ikut je. Jadi sejadah makmum wajib ikut imam ketika imam buat, ketika imam tinggal. Imam buat wajib buat, imam tinggal wajib tinggal. Adapun kunut ni dia bebas. Imam baca kunut, dia buat gaya. Ada saya ingat masa budak-budak dulu pasal tu. Dia Hanafi tak ada kunut. Dia kalau jadi makmum dia berdiri. Tapi kalau tolak dia tu imam, dia baca kunut. Kata bergaya sungguhlah. Ada ni. Tanya dia jadi makmum, dia tu imam baca kunut, angkat tangan, dia tak tahu. Tak baca. Kalau dia turun sujud, jadi melangkahi apa? Mendahulu imam makruh pula. Dia pun tunggu dalam diri. Tapi dia tak ikut. Imam baca, dia tak baca. Tak apa-apa. Imam tinggal kunut lupa. Baca sendiri lah. Kunut pendek. Mana apa? Kunut mana boleh menyalahi pada ketika imam buat, imam baca kunut, kita boleh tak mau baca. Ketika imam tak baca, kita boleh baca. Itu mudah. Ni dua ni payah. Dia sebalik. Dia kena ditukar. Tasyahud awal, imam. Nampak dah? Kita tulis buat ke mana? Imam kerja kan? Ataupun buat gini je? Memang gini ya? Dia gitu je lah ni. Satu laginya imam tinggal. Jangan main lah ni. Ke main WhatsApp ke mana? Ke
ke tulis Y ni. Ha? Oh, tak payah, tak apa lah. Tak mau pakai pasal orang muda ni. Imam baca. Satu laginya imam tak baca, gitu. Imam tak baca ni rakaat kedua, ditulis rakaat ketiga tak baca. Ada ni. Makmum macam mana? Makmum macam mana? Tasyahud awal imam baca, makmum boleh menyalahi. Nak kata mana? Makmum boleh tak baca. Mana makmum boleh tak baca. Gitu. Tetapi pelik imam tak baca, makmum kena turut tak baca juga. Gitu. Dia di sini imam baca tasyahud awal, makmum kita kata apa ni? Boleh tak baca lah. No. Jadi sekarang ni kita ingat baik. Tasyahud awal wajib muafakat pada tinggal. Muafakat pada tinggal. Muafakat pada tinggal. Ingat baik ni banyak berlaku ni, salah ni. Muafakat pada tinggal dengan mana apa? Imam tinggal je tasyahud awal, makmum wajib tinggal tasyahud awal. Jangan nak pandai-pandai pula situ. Apa imam ni? Tasyahud awal sunat tinggal, aku nak baca, batal. Dia wajib muafakat pada tinggal. Tetapi imam baca tasyahud awal, kita buat naik atas, gaya rakaat 3. Makruh tu makruh lah. Tapi apa hukum dia? Tak batal. Dia tak wajib turut imam. Tasyahud awal sunat abad, imam baca, dia boleh baca, dia naik berdiri rakaat ketiga. Ada. Kata saya, apa tu bapa mu ni pelik imam tasyahud awal, mu tak tasyahud awal. Nak protes. Tak mahu tu imam tu naik semacam dia tu imam nak protes. Nak ceritanya tasyahud awal imam tak baca, imam baca, adakah makmum wajib muafakat pada baca? Tidak wajib muafakat. Yang makmum wajib muafakat imam tasyahud awal hanya pada tinggal. Imam tinggal, wajib makmum tinggal. Apa kata? Wajib muafakat pada tinggal. Hak ni berlaku kadang-kadang imam naik rakaat ketiga tak tasyahud awal. Kita makmum ni memanglah duduk tasyahud awal. Tiba-tiba imam tak baca. Kita wajib kena bangun segera ikut imam. Tak boleh baca. Tiba-tiba ada makmum hak tak reti pula, subhanallah. Tu imam tegak dah nak subhanallah apa lagi? Bila imam sudah tegak kepada rukun berdiri rakaat yang ketiga, imam sudah tidak boleh undur kembali pada tasyahud awal sebab dia sudah masuk pada rukun. Imam pula hak dah reti juga, turun semula. Mana? Turun semula tu imam. Kita macam mana? Imam buat benda salah. Imam buat benda salah. Salah kat mana? Kalau imam sengaja, batal. Kalau imam lupa, tak batal. Tapi ikut apa orang lupa. Maka makmum duduk bawah ni macam mana? Wajib kena bangun berdiri. Tunggu dalam berdiri kat ketiga. Tadi kita tak naik lagi sebab kita kata tasyahud awal, imam naik tegak. Lepas tu makmum subhanallah, dia pun turun. Kita wajib kena bangun, tunggu dalam berdiri. Tak boleh turut dia sebab dia tinggal dah tadi. Dia tinggal dah, kita kena tinggal lah. Dia turun balik, tak boleh turut. Dia turun balik sebab salah tu. Kita wajib makmum ni kena tunggu dalam berdiri. Jadi imam pula pening. Aku bangun saat ni, mu duduk. Aku duduk, mu bangun. Dah ni pernah berlaku. Imam tinggal tasyahud awal, naik kat 3 berdiri. Lepas tu makmum subhanallah, dia turun balik. Ada 2 orang makmum, dia bangun berdiri, tunggu dalam dia kat 3. Tu imam dengan makmum lain tu tasyahud awal. Arti sudah je semayang, ramai-ramai makmum tu imam ni nampak ada orang ni bangun berdiri.
seorang tak teragi tanya. Tak teragi tanya. Sebab apa? Aku tanya-tanya kan, betul alik dia kan? Jangan tanya. Sebab dia kenal lidah dua orang ni orang belajar. Jadi Tok Imam pun dah tanya, kenapa awak tadi saya turun sujud kembali, kenapa awak dapat saya turun duduk kembali baca tasyahud awal, yang awak dalam duduk dah tu kenapa awak bangun? Dia tanya. Memang wajib buat gitu kalau kita tahu. Duduk ikut siapa? Duduk ikut siapa? Ikut imam. Betul dah imam buat? Dah ikut apa tak betul? Tak betul. Boleh ke tegak dah rukun turun pada tasyahud awal? Sebab dia masuk ada rukun dah, batal kalau sengaja. Jadi tasyahud awal wajib muafakat pada tinggal. Sujud sahwi pula. Imam sujud. Sujud sahwi imam sujud. Makmum wajib sujud. Apa panggil apa ni? Apa panggil muafakat pada buat tasyahud awal, muafakat pada tinggal. Itu je terbalik. Imam tidak sujud, kunut tak baca dah, tak sujud pula. Makmum sunat sujud, makmum boleh menyalahi. Apa dah? Apa dah? Sekarang tasyahud awal imam baca, makmum boleh tak mau baca. Sebaliknya sujud sahwi imam sujud, makmum wajib sujud. Tasyahud awal imam tak baca, makmum tak boleh baca, tak baca jugalah makmum. Sujud sahwi imam tak sujud, makmum boleh sujud. Apa panggil boleh? Sebalik. Tasyahud awal wajib turut pada tinggal. Sujud sahwi wajib muafakat pada buat. Imam sujud je sahwi, kenapa ni majud sahwi ni? Tak ada kenapa ni. Maknanya kalau subuh kunut tu imam baca, kalau semayang lain tasyahud awal tu imam baca, tiba-tiba tu imam sujud, wajib kita sujud, jangan menyalahi. Kerana apa? Kerana kita tak semestinya kita tahu. Sebab kesalahan perkara yang berlaku yang menjadikan sunat itu sujud sahwi ni ada 5. Kita hanya tahu sekali je. Kenapa dia? Tinggal, sunat aba'ah, sunat sujud sahwi. Itu satu daripada 5 perkara, 5 sebab. Sebab-sebab yang lain yang mana kita tak sedar. Contoh imam kat ketiga, masa kat ketiga tu dia syok 3 ke 4, 3 ke 4, dia syok. Faham tak ni? Wajib dia pilih 3, dia pun pilih 3, dia pun naik rakaat keempat, makmum pun naik rakaat keempat. Mana betul sungguh saat ni baru 3. Ada ni. Kalau kita tasyahud awal, subhanallah dah tu salah dah, baru 3 rakaat. Jadi dia masa-masa 3 ni dia syok 3, yang sebut waswas, nak pakai waswas, syok 3 ke 4, 3 ke 4, dia wajib pakai 3. Dia pun naiklah kepada rakaat keempat, makmum lain pun turut belaka, memang betul sungguh baru 3. Tapi masa dia naik tadi, dia syok ke tak? Dia syok. Maka berlaku seumpama tu sunat sujud sahwi, makmum sedar tak? Apa tu? Kerana masa imam syok tu naik tapal dia 3, 4 tu nampak ke? Sebab tu kata ada perkara yang mana berlaku sunat sujud sahwi, hak berlaku tu kita makmum tak akan sedar. Sebab itulah kita makmum, imam sujud sahaja wajib sujud. Itu hukum dia. Tapi tu imam, kalau dia tahu dah ahli jemaah dia ni tak berapa pandai, ahli jemaah dia nya sujud sahwi ni sekih je, sekerana je, tinggal sunat aba'ah. Kalau berlaku benda lain, aula kepada imam, walaupun sunat sujud hukum asal, jangan sujud. Takut jadi makmum jadi, tu imam nak pondok pula sujud sahwi ni tak ada apa-apa, aku malas sujud, batal sembahyang makmum. Sebab apa? Sebab makmum wajib muafakat pada sujud sahwi. Betul lah kata, kalau kita dah memang sunat sujud sahwi ni, tapi kita tahu dah makmum kita tak reti. Kalau tinggal kunut, makmum kita tahu sujud sahwi. Kalau tinggal tasyahud awal, makmum tahu sujud sahwi. Tapi kalau berlaku perkara lain, tak tahu. Kalau makmum tahu tak apa,
makmum tahu hukum mana? Makmum tahu imam sujud, aku wajib sujud. Tak apa. Kita kata tak ada kerana pun. Hak kerana kita tahunya tinggal sujud sahwi je. Tu tak mandang kita. Jadi kalaulah kita imam sedar makmum seumpama tak berapa reti mana, walaupun sebenarnya kita sunat sujud sahwi, tapi afdal seeloknya jangan sujud sahwi. Sebab apa? Terkadang boleh bawa kepada batal makmum, hak makmum tak mau sujud. Imam sujud, makmum kosak daripada awal, aku tak mau sujud, batal lalu dah. Pandai ni. Imam sujud, makmum nak sujud, tapi dia sujud lambat. Imam sujud pertama tak sujud lagi. Imam duduk atas sujud, dia tak sujud lagi. Imam sujud kedua je, batal lah sebab ketinggalan 2 rukun. Tapi kalau imam sujud sahwi, makmumnya, apa tu imam tak ada kerana apa-apa ni, kenapa tu imam sujud sahwi? Aku malas nak turun, batal lalu dah. Sebab apa? Sebab makmum wajib muafakat pada buat ketika sujud sahwi. Ketika tasyahud awal, makmum wajib muafakat pada tinggal. Tu terbalik antara tasyahud awal dengan sujud sahwi. Kalau sujadah kena ikut belaka, tu imam buat, imam tinggal. Kalau kunut tu imam buat, boleh tinggal, tu imam tinggal, boleh buat. Gitu. Terbalik. Yang mana sujud sujadah muafakat pada buat dan tinggal. Sujud sahwi boleh menyalahi pada buat pada tinggal. Tu senang. Hak ni kita dua kan. Sekarang ni buat dengan tinggal. Buat dengan tinggal. Kalau tasyahud awal imam buat, imam baca, makmum wajib tak baca? Tak wajib. Tasyahud awal imam baca, makmum wajib tak ikut? Tak. Mana apa imam buat, makmum boleh menyalahi. Tapi kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Mana apa situ? Maknanya tasyahud awal makmum wajib muafakat pada tinggal. Pada tinggal, pada buat boleh menyalahi. Kemudian sujud sahwi saya kata terbalik kan. Kalau tasyahud awal terbaliknya, tukar je. Kalau tasyahud awal imam baca, makmum boleh tahu baca. Tapi kalau sujud sahwi tu imam sujud, makmum wajib sujud. Mana muafakat pada buat. Kalau kata tasyahud awal imam tinggal, makmum wajib tinggal. Tapi kalau sujud sahwi imam tinggal, makmum boleh sujud. Tu kata terbalik. Ada ni. Jadi tasyahud awal muafakat pada tinggal. Sujud sahwi muafakat pada buat. Sujadah muafakat pada buat dan tinggal. Kunut boleh menyalahi pada buat pada tinggal. Boleh berlaku dua-dua. Tasyahud awal wajib muafakat pada tinggal. Imam tinggal tasyahud awal, makmum wajib tinggal tasyahud awal. Adapun sujud sahwi wajib muafakat pada buat, bukan pada tinggal, pada buat. Imam sujud sahwi je, makmum wajib sahwi, tak sujud batal. Tapi pada tinggal, imam kunut tak baca dah. Siapa masa habis tasyahud diwi salam lalu dah. Dia tak baca setang, dia tak sujud sahwi setarang. Kunut tinggal dah. Mengapa ni? Tu imam tinggal kunut, tinggal sujud sahwi. Macam mana kita makmum? Sunat kita menyalahi, kita sujudlah sahwi seorang lepas imam beri salam. Ni pada buat pada tinggal je ni. Kita tak nampak jadi ala ke bawah dah tu. Pada buat tu ke bimbo dah Allah. Kan ni. Orang mudah je dua ni, orang mudah. Sujadah wajib ikut pada buat pada tinggal. Kunut boleh. Tak mau ikut belaka boleh. Imam baca tak mau baca, kita mau baca, imam tak baca, kita nak baca, boleh belaka. Senang dua ni. Ni je kena ingat. Dia sebelah-sebelah. Maknanya tasyahud awal wajib muafakat pada tinggal. Imam tinggal tasyahud awal, kita wajib tinggal. Imam baca, kita boleh tinggal. Tapi pelik lah kalau ada orang buat gitu. Tapi kalau sujud sahwi, tu imam sujud wajib muafakat pada buat. Tapi kalau imam tinggal, kunut tak baca, sujud sahwi pula tidak, terus memberi salam,
Imam tinggal sujud sahwi selepas tak baca kunut. Kerana kita makmum belum beri salam, sunat kita sujud sahwi sendiri. Panggil apa tu? Menyalahi dah tu. Boleh menyalahi, bukan sunat kita sujud sahwi seorang lepas dia beri salam. Kau apa ni, tak ada dah. Tak ada dah. Takkan nak ufarakah, nak cerah lagi. Bini mati dah nak cerah lagi. Apa benda pula? Tak ada dah nak ufarakah. Tok Imam beri salam dah. Kita nak sawi nak ufarakah ke dak? Tok Imam tak ada dah nak cerah buat apa lagi? Bini mati dah. Marah ke bini yang mati nak cerah. Tak ada nak cerah buat apa lagi. Maknanya kalau imam tinggal sujud sahwi dalam keadaan ditinggal kunut contohnya, kita sunat menyalahi dah tu. Kalau muafakat, imam beri salam, kita beri salam lah tu panggil muafakat. Tak dia sujud sahwi tidur, kunut tadi tak baca, kudung, kita pun sujud sahwi seorang. Panggil apa ni? Menyalahi lah orang panggil. Tapi kunut boleh menyalahi pada tinggal. Tasyawal tinggal wajib kena tinggal. Faham tak? Mana? Minggu depan pula kita tanya. Minggu depan. Muafakat pada buat, muafakat pada tinggal. Minggu depan pun. Kita tanya depan lah tau. Tanya depan. Jangan minggu depan tak lagi pula. Tanya depan. Ni hak saya buat gambar rajah ni. Lepas tu kita faham, kita buat gambar rajah sendiri lah. Dan kita faham, kita buat gambar rajah sendiri. Lukislah katung macam mana ni, katung gini, ni katung gini, lukis je lah. Cara masing-masing. Ke mana agak? Mana kalau kita kata kita buat pertandingan. Buat pertandingan, hak buat gambar rajah ni hak comel. Kan ni? Buat pertandingan. Cari kertas kosong se. Ni sujud sejadah, kunut, tasyawal, sujud sahwi. Imam, makmum. Cuba buat macam mana gambar rajah. Buat panah ke, buat apa ke, tahu. Kalau ni kan buat pertandingan kan. Tak, kadang-kadang kalau orang pandai susun, masalah orang faham. Tapi nak susun gambar rajah tu. Nak susun gambar rajah. Nak susun macam mana? Yelah boleh faham dah, tapi buat gambar rajah sendiri mengikut faham kita. Cikgu-cikgu faham, pandai. Bila ke-13 yang memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan pada tempat salam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.